Tapi ada sajalah macam saya kata tadi tu, bahawa mereka ni nak dinamakan Muslim boleh atas pendapat segolongan alim ulama termasuk Ibn Salah. Jadi kalau ada orang kata bahawa Ashabul Kahfi itu adalah umat Islam, bolehlah atas pandangan salah satunya, tak ada masalah lah. Tapi janganlah bila dikata boleh hak ni, tak boleh hak lain pula. Atas pandangan yang kedua, tak boleh beri nama atas nama itu, kena nama-nama asal dia. Apa benda? Nasraniyah ataupun nama Masihiyah. Itu atas pandangan yang kedua. Tuan-tuan boleh tengok balik di dalam fatwa Ibn Hajar Al-Haythami. Imam Jalaluddin As-Sayuti pun disebut juga dalam perkara ni. Itu isu dia. Jadi maksudnya tak payah bala-bala dah. Fahami perkara ni macam mana. Kalau betul-betul lah, kalau salah-salah lah. Rujuk balik apa yang saya sebut tadi tu kepada sumber-sumber rujukan. Boleh tengok balik kitab-kitab yang saya sebut tadi tu, boleh rujuk balik. Jadi bila kita nak menyebut tentang Ashabul Kahfi ni sebagai dia seorang Kristian, bahasa kita sekarang ini tidak salah, tapi merujuk kepada yang luruh lah, betul lah. Kerana Al-Quran menyebut innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka ini merupakan golongan pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Maksudnya mereka kelompok yang luruh. Dari segi nama, tengok, kalau kita pakai pendapat yang kedua, tak boleh nama dia sebagai Muslim, tapi dengan nama sama ada Masihi ataupun Nasrani. Atas pendapat yang tahu, boleh lah nak beri nama sebagai Muslim, tapi dari segi wakil, kenyataannya tak kena lah. Kenyataan sebenarnya, sejarahnya, sebab orang pakai nama itu pada zaman mereka tu. Biar faham perkara ni. Jadi benda ni khilaf. Jadi bila sebut khilaf ni, sama ada betul, salah, kuat, lemah, rajih, marjuh, itu je. Tidak akan membabitkan Islam ke kufur, bid'ah ke tak, sesat ke tak, itu hal lain. Elakkan itu. Sebab itu jangan kita mudah-mudah dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi, membabitkan, menjatuhkan hukum kufur kata orang, membid'ahkan orang, menyesatkan orang. Jauhi ini. Ini adalah kesalahan berat yang susah nak sesal, kata Imam Ghazali. Kesalahan berat, dosa besar lah maksudnya, yang payah nak sesal. Itu je nak elok supaya kita ni mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah, taufik kepada kita. Mudah-mudahan kita memahami perkara ini baik dan tak payah bala-bala lah. Masing-masing kena dosa nak memahami benda sebenarnya cerita. Biar gitu. Macam tonyoh ke orang tu, tonyoh ke orang ni pula. Tak guna benda tu. Biar ada semangat nak tahu benda sebenarnya. Apa cerita sebenarnya? Biar ada macam tu. Jadi saya rasa cukup dah saya jelaskan tu dah. Mudah-mudahan keterangan itu memberi kefahaman lah, mudah-mudahan harapan. Cuma sebelum saya menyambung huraian kalam hikmat ini, atas kemahuan dan keinginan tertentu, mohon minta untuk saya memberikan sedikit pencerahan tentang satu isu yang jadi agak panas sikit lah leningnya. Jadi saya rasa saya fikir-fikir baik juga saya menjelaskan sedikit tentang perkara ini, mudah-mudahan membantu untuk meredakan keadaan ini, mudah-mudahan. Sekiranya penjelasan saya ini menjadi bertambah panas, jangan didengarlah. Tapi sekiranya dapat membantu untuk memahamkan kita dalam perkara ini dan boleh menjadikan kita lebih rasional, lebih panjang berfikirnya, itu maka dengarlah. Iaitu seperti yang sedia maklumlah, berkaitan dengan isu Ashabul Kahfi itu. Jadi saya nak jelaskan sedikit tentang perkara ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat, dapat mengambil pengetahuan, pengajaran yang mudah-mudahan dapat memberikan pedoman kepada kita untuk bukan saja untuk kita tahu tentang perkara ini, tapi untuk bersikap dalam menghadapi isu-isu yang macam inilah. Saya dah jelaskan ini dalam kuliah semalam di satu masjid, tapi ada yang dilihat perlu, ada yang merasakan perlu dijelaskan lagi di sini, maka saya rasa saya ambil masa sikit untuk jelaskan sikit lah tentang perkara ini. Boleh dah? Baik, sebelum tu kita ada beberapa perkara yang perlu kita fahami. Pertama sekali, hal-hal yang berkaitan dengan agama kita ini mestilah ada rujukan dia.
sandaran dia. Sama ada Al-Quran ataupun hadis ataupun riwayat-riwayat daripada sahabat ke, keterangan-keterangan alim ulama yang mu'tabar, itu rujukan-rujukannya. Jadi nak beritahu bahawa perkara yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan ini biar ada sandaran dan rujukannya. Perkara yang kedua yang ingin saya jelaskan di sini ialah hendaklah kita bersikap munsif. Munsif ni maksudnya ingin tahu, ada perasaan ingin tahu mana yang betul, mana yang salah. Biar ada sikap itu. Jadi kalau pertama tadi tu, urusan keagamaan ini mesti ada rujukannya lah. Maksudnya kena ada dalil, sandarannya. Ayat Al-Quran ke, hadis Nabi ke, keterangan alim ulama ke, riwayat-riwayat daripada sahabat ke, tabi'in dan sebagainya. Yang kedua, kena bersikap munsif. Munsif ni macam tadi lah, nak tahu mana betul, mana salah, biar ada sikap tu. Jangan sampai kita dikongkong oleh sifat fanatik atau ta'assub, itu akan membutakan kita. Hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Kecintaan kita, kemahuan kita yang kuat, yakni keta'assuban kita terhadap sesuatu itu, akan menjadikan kita ni buta dan pekok. Maksudnya tak dapat nak dengar, dan tak dapat nak tengok, dan tak dapat nak dengar apa-apa yang sepatutnya kita dengar. Jadi sikap ini hendaklah dielakkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan ini. Kena ada sikap munsif. Munsif ini kita rasa nak tahu mana hak kuat, mana hak ada sandaran, mana keterangan yang boleh dipakai. Kena ada keinginan tu. Yang ketiga, kita kena ada sikap cermat. Cermat ni ta'anni. Ta'anni ni jangan bersegera kita menilai, menghukum, kecuali kita faham perkara itu dengan baik. Kita faham itu dengan molek, dengan jelas, terang dan nyata. Lepas tu barulah tindakan selanjutnya. Jadi jangan terlalu bersegera dalam keadaan kita kurang faham molek benda tu, tak jelas mana, lalu kita membuat penilaian. Elakkan itu. Kerana sikap al-ajalah ini akan ada pengaruh-pengaruh, dorongan-dorongan yang buruk dalam diri kita. Nabi SAW bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Sifat tergesa-gesa ni, bersegera ni adalah dorongan, hasil dorongan daripada pengaruh-pengaruh syaitan. Jadi elakkan sifat tergesa-gesa, biar berhati-hati, jangan cepat-cepat sebelum kita menghadamkan, memahami sesuatu itu dengan baik. Inilah antara pedoman-pedoman yang saya rasa perlu kita sama-sama fikirkan dulu. Baik, berkait dengan masalah ini, sebab tu saya tak nak sentuh perkara ni dari aspek perbahasan tu, cuma nak tahu apa cerita sebenarnya. Kita tak nak tengok orang ni pro kontra itu tu, masing-masing punya pasal lah, kita tak mau fikir tu. Cuma nak tahu apa cerita sebenar berdasarkan rujukan-rujukan yang ada. Pertama sekali, bila sebut Ashabul Kahfi ini, kita tahu maksud dia itu adalah beberapa orang pemuda yang beriman kepada Allah bersama dengan seekor binatang, anjing, yang lari berselindung di suatu tempat dalam gua untuk menyelamatkan agamanya. Dan dia tidur dalam tempoh yang panjang, 300 tahun lebih, dan hidup, masih hidup lagi 300 tahun lebih. Itu kadar tu kalau orang biasa ni mati dah, tapi masih dihidupkan, masih hidup lagi, nak beritahu sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi itu tu cerita umum dia. Beberapa orang pemuda, tak dijelaskan dalam Al-Quran, bersama dengan seekor anjing. Okay? Jadi apa yang dia buat? Lari, nesu dalam gua. Tujuannya apa? Nak menyelamatkan akidah, nak menyelamatkan iman dia tu. Berapa lama? 300 tahun lebih. Baik, kemudian kisah ini disebut dalam Al-Quran. Ada sebutannya di dalam Al-Quran, tetapi perinciannya itu tidak disebut.
Siapa dia orang-orang ni, berapa orang secara tepat, nama mereka siapa dia, tidak disebut. Siapa mereka sebenarnya, tidak dijelaskan. Jadi penjelasannya itu agak umum dalam Al-Quran. Jadi sekarang persoalannya sekarang yang menjadi isunya, apa yang perkara yang berkait dengan sini, siapa mereka ni? Siapa mereka ni? Dan ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Demikian juga di dalam hadis, secara detailnya tidak dijelaskan. Jadi bila berkait dengan persoalan siapa mereka ni, maka adalah pendapat-pendapat ulama, adalah sumber-sumber periwayatan daripada Israiliyat ke sahabat Israel ke atau apa sajalah, daripada sumber-sumber tertentu. Jadi bila perkara ini tidak didetailkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka sudah tentu ulasan tentangnya itu banyak ikhtilafnya, banyak perbezaan pandangan di antara alim ulama tentang perkara ini. Baik, pertama sekali, siapa mereka ini? Maka ulama di kalangan ahli-ahli tafsir tentang mereka ni siapa itu pun sudah mereka khilafkan. Khilaf dari segi mana? Apakah mereka ini orang yang hidup sebelum Nabi Isa atau selepas Nabi Isa? Itu sudah dikhilafkan ulama oleh ahli-ahli tafsir. Ada pendapat di kalangan ahli tafsir ni kata mereka ini adalah orang yang hidup sebelum Nabi Isa. Dan pendapat yang kedua ini menyatakan mereka ini orang yang hidup selepas Nabi Isa. Selepas Nabi Isa. Dan mereka ini adalah merupakan orang yang beriman. Maksudnya bila sebut beriman ni kan, orang yang berpegang dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa tu. Okey, jelas. Jadi bila atas pendapat pertama tadi tu, mereka ini hidup sebelum Nabi Isa, tu tak ada masalah. Tak ada masalah, tak berkait dengan isu yang dibincangkan hari inilah. Yang jadi masalah sikit, atas pendapat yang kedua mengatakan bahawa mereka ini hidup selepas Nabi Isa dan orang yang beriman. Maksudnya orang yang berpegang menganut ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Atas pendapat kedua inilah yang timbul persoalan yang dibincangkan hari ini. Atas pendapat yang, maksudnya benda ni dah jadi khilaf dah. Sebab tu kita kena ingat satu perkara, bila sesuatu perkara itu merupakan perkara khilaf di antara alim ulama yang masing-masing ada hujah-hujah yang kita tak boleh nak tolak secara mudah. Ada sandarannya, ada penghujahannya yang tak dapat dipatah dengan mudah, tak dapat disangka dengan mudah. Jadi masalah tu merupakan masalah khilafiyah. Bila sebut masalah khilafiyah ni, dia tidak akan membabitkan kafir mengkafir, tidak membabitkan bid'ah membid'ahkan, tidak membabitkan sesat menyesatkan. Itu ingat tu. Bila masalah khilafiyah tidak akan pergi situ. Dia akan pergi masalah betul salah, kuat lemah, sama ada benda ni kuat atau lemah, betul ke salah, tepat ke tak tepat, rajih ke marjuh. Akan jadi gitu je. Bila masalah tu masalah khilaf, tidak akan pergi membabitkan Islam ataupun kufur, membabitkan bid'ah ke tak, membabitkan sesat ke tak. Itu bukan ruang khilaf. Jadi isu ini merupakan isu yang banyak khilaf dan antara ulama. Pertama sekali tadi, bahawa mereka ini hidup zaman mana? Salah satu pendapatnya mengatakan zaman selepas Nabi Isa, dan merupakan orang beriman. Artinya orang yang menganut ajaran agama Nabi Isa. Lihat situ. Persoalan sekarang yang jelasnya atas pendapat yang kedua ni, mereka hidup zaman Nabi Isa dan merupakan orang yang menganut ajaran agama Nabi Isa ni. Isu yang timbul sekarang, mereka ni nak letak atas nama apa? Itu timbul masalah. Bahawa mereka ni merupakan orang yang hidup lepas zaman Nabi Isa dan merupakan kelompok yang beriman, yakni orang yang menganut ajaran agama Isa, itu orang tak soal atas pendapat yang kedua ni. Dan sudah ada khilaf di situ. Isu sekarang, nama nak letak mereka ni atas nama apa? Itu masalah. Nak letak atas nama apa? Jadi pertama sekali, nak letak mereka ni, apakah mereka ini nak letak atas nama apa? Inilah yang menjadi persoalan hari ini. Baik, pertama sekali kita tengok apa yang disebut oleh Al-Quran. Al-Quran sebut yang jelas mereka ini adalah orang yang menganut ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Isa.
Waktu jelah atas pendapat yang kedua ni. Cuma tinggal lagi nak letak nama apa. Mereka ni nak panggil apa. Jadi pertama sekali kita kena tengok dalam Al-Quran. Apa yang Al-Quran panggil terhadap mereka ni. Al-Quran panggil apa? Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, mereka ni disebut sebagai Nasara. Nasara. Apa itu Nasara? Baik, sekarang tengok Nasara. Jadi kalau dalam Al-Quran, mereka ini disebut sebagai beragama Nasara. Dari mana perkataan Nasara ni? Daripada Nasrani ya, Nasrani. Daripada Nasrani dia jadi Nasara. Baik, perkataan Nasrani ni dia kait dengan apa? Dari mana punca nama ni mari? Maka ulama khilaf juga dalam perkara ni. Bahawa mereka ni adalah kelompok Nasara daripada Nasrani ni, itu clear, jelas disebut dalam Al-Quran. Tapi merujuk kepada apa? Merujuk kepada apa? Itu pun ada banyak pendapat yang di kalangan alim ulama. Ada yang mengaitkan dinamakan Nasrani ni kerana sifat dan perbuatan mereka tu, iaitu mereka adalah orang-orang yang mendukung, orang yang menyokong, orang yang membela dan mendukung ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka timbul perkataan Nasrani. Daripada Nasrani jadi Nasara. Jadi nama ni mari daripada sikap mereka tu, sifat mereka tu dan tindakan mereka, iaitu orang yang mendukung, orang yang menolong dan mendukung ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Itu sebab. Kemudian ada pendapat lain lagi, agak banyak khilaf. Sebab tu bila sebut banyak khilaf ni, maka kita tak boleh lah nak kata aku je betul, kamu salah. Kita kena pertimbang sekiranya merupakan khilaf. Baik, ada juga pendapat lain yang sebut, dia kata mari perkataan Nasara ni antaranya adalah berkait dengan nama tempat. Nama tempat Nasranah ni, iaitu dia merujuk kepada satu tempat, yang mana tempat tu tempat kelahiran Nabi Isa. Dan daripada tempat itulah bermulanya dakwah Nabi Isa, Nasirah ni ataupun Nasiriyah dekat Palestin. Jadi perkataan Nasara ni daripada perkataan Nasrani ni ada kaitan dengan tempat tu. Tempat Nabi Isa dilahirkan dan tempat Nabi Isa bermula menyebabkan dakwah dia tu. Itu asal. Itu pun ada khilaf atas pendapat yang berbagai-bagai tadi tu. Baik. Jadi daripada situlah timbul perkataan Nasrani, lalu jadi Nasara. Jadi dalam Al-Quran, pengikut-pengikut Nabi Isa ni, orang yang menganut ajaran agama yang dibawa Nabi Isa ni dinamakan Nasara. Hari ini kita sebut Kristian. Hari ini bahasa kita hari ini Kristian. Tapi dalam Al-Quran mereka itu Nasara, ataupun perkataan yang kedua yang akan saya sebut iaitu Masihi. Saya sebut lepas ni. Baik. Jadi Al-Quran menamakan mereka sebagai Nasara. Tak menamakan sebagai Muslimin, menamakannya sebagai Nasara. Merujuk kepada pengikut-pengikut Nabi Isa, orang yang menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Baik. Mereka ni pula ada yang lurus, ada yang menyimpang. Hak betul pun ada, hak terbabah pun ada. Hak betul ni disebut antaranya dalam firman Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, Nasrani ni, Nasara, Al-Quran menyebut ni, wasabiin, kelompok sabiah. Di antara mereka ini yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksudnya mereka ni beriman, betul iman mereka ni, beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, yang dengan keimanan yang betul lah. Maka mereka ini diterima, makbul. Walahum ajruhum inda rabbihim, mereka ni akan dapat ganjaran di sisi Tuhan mereka ni. Nak kabarnya dalam ayat tadi tu, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Jadi Nasara di sini, orang Nasrani di sini, kalau kita ini orang Kristian hari ini ni, mereka ini orang yang lurus. Sebab tu falahum ajruhum, mereka dapat ganjaran mereka ni. Nak kabarnya di antara mereka ni ada yang lurus, betul dari segi keimanan mereka, kepercayaan mereka betul. Jadi mereka ni kelompok yang lurus.
Tapi kalau kita tengok ayat-ayat yang lain pula, ada di antara mereka ini yang menyimpang, yang terbabah. Kelompok orang yang menganut ajaran Nabi Isa ni. Hak luruh pun ada, hak terbabah pun ada. Hak terbabah macam mana? Dalam ayat yang lain Allah Taala menyebut, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Orang Yahudi kata Uzair itu anak Tuhan. Ajarannya sesat. Dan berkata pula orang Nasrani, Nasara ni, Al-Masih, yakni Nabi Isa itu anak Allah, anak Tuhan. Ini pun sesat. Jadi orang Nasara ini, pertama sekali perkataan Nasara ni merujuk pada Nasrani. Kalau kita Kristian hari ini, itulah nama yang diberikan kepada orang yang berpegang dengan ajaran agama Nabi Isa. Nama yang digunakan dalam Al-Quran. Dan mereka ni ada hak luruh, ada hak terpesong. Kita ingat apa kita ada. Hak luruh pun ada, hak terpesong pun ada. Jadi agama yang dipegang oleh mereka itu adalah agama Nasraniyah. Dari mana datang? Baik, ini orang ngaji bahasa Arab dia tahulah. Kita ni disebut Muslimun. Sebab apa kita disebut Muslimun? Kerana kita merupakan orang yang berpegang dengan agama yang namanya Islam. Jadi perkataan Muslimun itu daripada Islam. Jadi orang-orang Islam ni orang yang berpegang dengan agama yang namanya Islam. Nasara pula adalah merujuk kepada Nasrani, yakni orang-orang yang berpegang dengan agama yang namanya agama Nasraniyah. Jadi agama yang dipegang oleh pengikut-pengikut Nabi Isa ni dinamakan Nasraniyah. Nasrani nama agama dia tu Nasraniyah. Daripada perkataan Nasara tadi tu, sebagaimana kita ni muslimin, maka daripada perkataan muslimin itu menunjukkan kita orang yang berpegang dengan satu agama yang namanya adalah Islam. Tapi pengikut Nabi Isa, mereka adalah kelompok yang berpegang dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa yang dinamakan sebagai Nasraniyah. Daripada perkataan itu timbul Nasara tu. Jadi agama mereka adalah agama Nasraniyah. Cuma kita ingat tadilah, ada hak luruh, ada hak menyimpang. Hak luruh seperti yang disebut ayat tadi tu, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana. Ni hak luruh ni. Tapi nama mereka tetap sama, Nasrani. Hak terbabah pula macam saya sebut dalam ayat tadi tu, qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Ini hak babah ni, hak menyimpang. Jadi kelompok pertama sekali berdasarkan ayat-ayat tadi itu, kita kena terima hakikat bahawa pengikut-pengikut Nabi Isa ni adalah agama mereka dinamakan Nasraniyah, seperti yang digunakan dalam Al-Quran. Daripada Nasara tu menunjukkan agama itu Nasraniyah. Sebagaimana Muslimun menunjukkan kepada agamanya Islam. Ini dalam penggunaan Al-Quran. Jadi kita tak nak nafi hakikat ni. Memang itulah yang digunakan di dalam Al-Quran. Cuma ada hak luruh, ada hak babah, hak menyimpang. Okey. Kemudian di antara kelompok-kelompok Nasara ni, yang awalnya itu adalah 12 orang yang orang panggil Hawariyun. Jadi Hawariyun ini merupakan kelompok awal di antara kelompok-kelompok Nasrani ni. Dalam Al-Quran disebut, aqalal Hawariyun nahnu ansarullah, kami adalah penolong agama Allah. Jadi golongan Hawariyun ini adalah merupakan kelompok awal di antara kelompok-kelompok pengikut ajaran agama Nabi Isa ni yang dinamakan sebagai Nasraniyah ni. Kita tak nak nafi hakikat ni. Memang Al-Quran sebut macam tu, bahawa agama pengikut Nabi Isa ni adalah agama Nasraniyah. Tak nak lagi. Dan kalau hari ni kita sebut Kristian lah. Cuma nak kata ada hak luruh, ada hak menyimpang, hak babah ni. Baik. Yang kedua, ada nama lain, iaitu nama Masihiyah. Nama lain yang digunakan untuk menjelaskan kepada orang-orang yang menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Disebut Masihi ataupun Masihiyah. Penggunaan perkataan Masihiyah ni tak ada dalam Al-Quran. Al-Masih ada, tapi Masihiyah dengan makna agama Masihi itu tak ada. Tak digunakan dalam Al-Quran dan tidak digunakan di dalam hadis. Tak ada penggunaan itu. Tetapi perkataan Al-Masih yang merujuk kepada Nabi Isa, gelaran Nabi Isa, memang ada dalam Al-Quran.
Hak tak adanya agama yang namanya Masihiyah. Baik. Dari mana perkataan agama Masihi ini? Agama Masihi ini mari mana? Perkataan Masihiyah ni adalah agama yang dinisbahkan kepada Al-Masih. Siapa dia Al-Masih? Gelaran kepada Nabi Isa. Gelaran kepada Nabi Isa yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Isa digelar Al-Masih di dalam Al-Quran. Daripada gelaran inilah timbulnya ajaran, timbulnya nama Masihiyah. Artinya apa? Agama golongan orang-orang yang menganut ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, disebut Masihiyah. Cuma macam saya sebut tadilah, agama yang disebut sebagai Masihiyah ni dari segi penggunaan dia tidak digunakan di dalam Al-Quran dan tidak juga di dalam hadis. Tetapi nama ini memang digunakan untuk menjelaskan golongan orang yang berpegang dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Sekalipun dalam catatan sejarahnya ada orang kata, dia kata nama Masihiyah ni merujuk kepada ajaran yang dibawa, ajaran yang dipegang, agama yang dipegang oleh orang-orang yang menganut agama yang dibawa oleh Nabi Isa ni. Penggunaan nama perkataan ni ada, itu pun masih khilaf lagi di antara tokoh-tokoh, antara alim-alim ulama, ahli-ahli ilmu. Ada yang kata nama ni orang mula pakai selepas 40 tahun Nabi Isa meninggal. 40 tahun baru pakai nama ni, nama Masih ni. Ada pandangan yang sebut macam tu. Ada pula di antara mereka ni, di kalangan ahli ilmu, di kalangan alim ulama, dia kata nama ni mula digunakan setelah 300 tahun Nabi Isa meninggal. Ada juga. Tak apalah. Dari segi bila dia digunakan, hak pentingnya dari segi bahasa, bila disebut Masihiyah ni, iaitu satu golongan penganut agama yang berpegang dengan agama ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Sebagaimana Nasara tadi juga, sebagaimana Nasara ada hak lurus, ada hak menyimpang. Sekalipun ada pandangan, memang ada pandangan di antara alim-alim ulama ni, di antara ahli ilmu yang mengkhususkan Masihiyah ni merujuk kepada ajaran-ajaran agama yang dipegang oleh kelompok-kelompok Kristian yang menyimpang. Tak apalah, itu salah satu pandangan. Sebab tu saya kata masalah ni masalah khilaf di antara alim ulama. Ada hak kata gitu, dia kata Masihiyah ni merujuk pada kelompok hak menyimpang, hak terbabah. Tak apalah kalau ada alim ulama yang kata macam tu. Tapi tidak semua yang kata macam tu. Ada yang mengatakan bahawa semua yang dinisbahkan kepada golongan yang berpegang dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa boleh dinamakan sebagai Masihiyah. Dari segi bahasa tidak salah, dari segi luahnya tidak salah, kerana penisbahan Masihi itu merujuk kepada Al-Masih. Ini orang yang ada kaitan Nabi Isa. Ini orang yang berpegang dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, sama ada mereka ni lurus atau menyimpang. Kita faham tu. Baik. Jadi sekarang nak kabarnya bahawa orang-orang yang mengikuti, berpegang dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa ni ada hak lurus betul, ada hak menyimpang. Dan mereka ni diberi nama sama ada Nasara ataupun Masihi. Ini agama mereka ni disebut sama ada agama Nasraniyah ataupun Masihiyah. Ini kenyataan sebenarnya gitu. Lalu timbul satu pandangan pula, mereka ni adalah Muslimun, orang Islam. Guana pula tu. Guana pula tu. Mereka ni orang Islam. Baik, saya nak jelaskan. Kenyataan sebenar, macam saya sebut tadi, penggunaan dalam Al-Quran tak guna nama ni, guna nama Nasara. Kemudian sejarah pula mencatatkan mereka ni diberi nama Masihiyah. Kenyataan sejarahnya, Al-Quran ni guna nama Nasara, tapi tak guna perkataan Muslimun. Baik, dah kalau gitu macam mana? Mereka ni bukan Islam ke? Tidak. Hakikatnya semua agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi ni adalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Semua agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi ni Islam. Tetapi nak menggunakan nama Islam ke atas agama-agama Nabi terdahulu itu ada khilaf di antara alim ulama. Ada khilaf di antara alim ulama nak guna nama Islam ni kepada agama-agama Nabi-Nabi terdahulu. Ada khilaf di antara alim ulama.
salah satu pandangan mereka kata boleh. Maksudnya umat Nabi Muhammad ini jelas agamanya Islam. Umat Nabi Musa agamanya Islam. Umat Nabi Isa Islam. Boleh. Boleh pakai atas satu pandangan, dan antara yang berpandangan demikian adalah Ibnu Salah. Ibnu Salah ni dia kata. Tapi di kalangan alim-alim ulama lain, mereka ini memberi pandangan tak boleh. Tak boleh kita guna nama Islam untuk memberi nama kepada ajaran kepada umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Tak boleh. Tapi bukan berarti mereka itu tidak Islam. Hakikatnya sama dengan Islam, tapi nama tak boleh beri nama. Sebab apa? Menurut pendapat yang kedua ni, nama ni khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dan ini disebut oleh al-Imam As-Sayuti, Jalaluddin Sayuti, dan disebut juga oleh al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami bila tengok dalam fatwa-fatwa mereka ni. Jadi nak menamakan Islam kepada umat-umat Nabi dahulu tu tak boleh atas pendapat yang kedua ni, kerana dia adalah khususiah kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi bukanlah berarti mereka itu tidak Islam. Hakikatnya Islam, tapi nama itu, nama tak boleh pakai atas nama umat yang terdahulu. Maksudnya kalau dia itu adalah umat Nabi Isa, maka namalah sama ada Nasraniyah ataupun Masihiyah. Tak boleh nak pakai nama Islam atas mereka itu. Ini atas pendapat sekelompok ulama yang kedua. Tapi ada sajalah macam saya kata tadi tu, bahawa mereka ni nak dinamakan Muslim boleh atas pendapat segolongan alim ulama termasuk Ibnu Salah. Jadi kalau ada orang kata bahawa Ashabul Kahfi itu adalah umat Islam, bolehlah atas pandangan salah satunya tu, tak ada masalah lah. Tapi janganlah bila dikata boleh hak ni, tak boleh hak lain pula. Atas pandangan yang kedua tak boleh beri nama atas nama tu, kena nama-nama asal dia. Apa benda? Nasraniyah ataupun nama Masihiyah. Itu atas pandangan yang kedua. Tuan-tuan boleh tengok balik di dalam fatwa Ibnu Hajar Al-Haythami. Jalaluddin, Imam Jalaluddin As-Sayuti pun disebut juga dalam perkara ni. Itu isu dia. Jadi maksudnya dah payah baloh-baloh dah. Fahami perkara ni macam mana. Kalau betul lah, kalau salah, salah lah. Rujuk balik apa yang saya sebut tadi tu kepada sumber-sumber rujukan. Boleh tengok balik kitab-kitab yang saya sebut tadi tu, boleh rujuk balik. Jadi bila kita nak menyebut tentang Ashabul Kahfi ni sebagai dia seorang Kristian, bahasa kita sekarang ini tidak salah, tapi merujuk kepada yang luruh lah, betul lah. Kerana Al-Quran menyebut innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka ini merupakan golongan pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Maksudnya mereka kelompok yang luruh. Dari segi nama, tengok, kalau kita pakai pendapat yang kedua, tak boleh nama dia sebagai Muslim, tapi dengan nama sama ada Masihi ataupun Nasrani. Atas pendapat yang kedua, atas pendapat yang kedua, boleh lah nak beri nama sebagai Muslim, tapi dari segi wakil kenyataannya tak kena lah. Kenyataan sebenarnya, sejarahnya, sebab orang tak pakai nama itu pada zaman mereka itu. Biar faham perkara ni. Jadi benda ni khilaf. Jadi bila sebut khilaf ni, sama ada betul, salah, kuat, lemah, rajih, marjuh, itu je. Tidak akan membabitkan Islam ke kufur, bid'ah ke tak, sesat ke tak, itu hal lain. Elakkan itu. Sebab itu jangan kita mudah-mudah dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi, membabitkan, menjatuhkan hukum kufur kata orang, membid'ahkan orang, menyesatkan orang. Jauhi ini. Ini adalah kesalahan berat yang susah nak sesal, kata Imam Ghazali. Kesalahan berat, dosa besar lah maksudnya, yang payah nak sesal. Itu je nak elok supaya kita ni mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah, taufik kepada kita. Mudah-mudahan kita memahami perkara ini baik dan tak payah baloh-baloh lah. Masing-masing kena dosa nak memahami benda sebenarnya cerita. Biar gitu. Macam tonyoh ke orang tu, tonyoh ke orang ni pula, tak guna benda tu. Biar ada semangat nak tahu benda sebenarnya, apa cerita sebenarnya. Biar ada macam tu. Jadi saya rasa cukup dah saya jelaskan tu dah. Mudah-mudahan keterangan itu memberi kefahaman lah, mudah-mudahan harapannya.